الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسير عليك يسير وتمم بالخير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan yang berbahagia Al-Fadil Imam Farid bin Syari kerana sudi bersama-sama dengan Gemenur Iman dalam kuliah asar hari ini dengan Al-Wafi Syarah Hadis 40 Imam Nawawi, juga bersama-sama yang dikasihi para pencinta ilmu, sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada Sahabat Takbiran Gemenur Iman yang dipimpin pengerusi oleh yang dipimpin oleh pengerusi Hajah Rosniati binti Mansur. Jadi bagi memberkati, jadi bagi memohon keberkatan kuliah kita pada asar ini, petang ini, marilah sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Farid Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga baginda, para sahabat, para sadiqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita serta muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Isiril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin, amin ya rabbal amin. Semoga dengan istiqamahnya kita duduk dalam halaqah ilmu ini, Allah kurniakan kefahaman, Allah tingkatkan iman. Tanpa membuang masa lagi, saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadil Ustaz. Tafadhal mashkura. Terima kasih pengerusi majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله العزيز وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ورضائه وقربه وثوابه سبحانه. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعرف به كيف نناجك. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه أو نقرأه في هذا المجلس وما قبله وما بعده فاحفظه علينا حتى ترده إلينا وقت احتياجنا إليه يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana pada petang yang mulia ini yang dan ada di kalangan kita yang berada dalam keadaan letih disebabkan beberapa aktiviti-aktiviti yang lain, tetapi Allah Taala pilih kita untuk duduk dalam majlis ilmu. Semoga pengorbanan kita dalam menghadirkan diri kita dalam majlis ilmu ini, Allah Ta'ala pandang kita, Allah Ta'ala bagi rahmat, keberkatan pada kita, dan juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi kita ilmu yang bermanfaat, yang mana
Allah Ta'ala bagi taufik untuk kita semua mengamalkan ilmu yang kita tahu. InsyaAllah. Jadi pada petang ini kita sambung bahagian yang ketiga daripada hadis. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Mana hadis ni dia ada 3 bahagian. Yang mana yang ada kaitannya dengan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya siapa yang ketiga ni tentang tetamu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Jadi tetamu ni apa? Tetamu ni satunya ialah bila kita kata tetamu, dhaif. Dhaif dalam bahasa Arab ialah orang yang datang, orang yang zairun, orang yang datang ke rumah. Sama ada rumah tu rumah kita sendiri ataupun rumah siapa-siapa pun ataupun masjid, orang yang tu datang ke masjid, maka apabila dan tetamu ni dipanggil orang yang bukan ahli rumah. Orang yang bukan ahli rumah. Itulah tetamu. Tak kisahlah tetamu tu orang yang kita kenal ataupun orang yang kita tak kenal. Maka itu dipanggil tetamu. Kalau kita rujuk pada kitab kamus bahasa Melayu, apa makna tetamu? Dia orang yang diundang, yakni dijemput untuk menghadiri jamuan dan lain-lain. Itu dipanggil tetamu. Maknanya bila tetamu tu merujuk kepada orang yang datang. Rasulullah SAW menerangkan kepada kita melalui hadis ini, iaitu tentang memuliakan tetamu sebahagian daripada iman. Iaitu kalau kita rujuk pada muka surat ke-158. Iaitu perkara nombor 8. Iaitu tajuknya memuliakan tetamu sebahagian daripada iman dan sebahagian daripada gambaran kebaikan Islam seseorang. Yang mana Rasulullah SAW menerangkan kepada kita melalui hadis ini bahawa sesiapa yang beriltizam dengan syariat Islam, orang yang berpegang teguh dengan syariat, orang yang sentiasa mengamalkan agama, orang yang dalam hatinya mementingkan syariat Islam dan berjalan di atas jalan mukmin sejati. Maknanya jalan orang mukmin itu jalan taqwa. Maka orang yang betul-betul beriman, yang menjaga keimanan dia, menjaga keelokan Islamnya, maka hendaklah dia memuliakan. Maka mestilah dia memuliakan, berbuat baik dan berlaku ihsan kepada tetamunya. Itu yang dipanggil falyukrim dhaifahu. Maka hendaklah dia memuliakan tetamu. Bila kata memuliakan itu, termasuklah segala perkara yang berkaitan dengan tetamu, segala perkara yang baik yang berkaitan dengan tetamu, maka itulah yang termasuk dalam memuliakan tetamu. Iaitu dalam keadaan memuliakan, berbuat baik. Berbuat baik itu salah satu elemen yang mesti ada dalam memuliakan tetamu. Berlaku ihsan. Berlaku ihsan kepada tetamu. Itu adalah bukti kesempurnaan siqahnya. Ini siqah ataupun kepercayaan. Kepercayaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dilayan tetamu, maka itu yang membuktikan keimanan dia, membuktikan baiknya akhlak dia dan benar tawakalnya kepada Allah. Kerana orang yang sifat dia memuliakan tetamu, maka biasanya orang ni dia bukan jenis berkira. Dia jenis yang tak berkira punya. Yang mana walaupun dia berada dalam keadaan yang susah sekalipun, tapi apabila adanya tetamu, maka dia akan raikan tetamu tu dengan sebaik-baiknya. Mana dia nak bagi tahu dia siqah, dia percaya dengan rezeki yang Allah Ta'ala bagi. Dan juga
benar, itu menunjukkan apa? Benar tawakalnya kepada Allah. Benar tawakalnya kepada Allah. Yang mana dia apabila dengan tetamu ni, bila dia ada tetamu, maka dia akan layani tetamu tadi dengan sehabis mungkin. Mana sehabis baik. Dia akan usaha bagaimana tetamunya tu duduk makan dalam keadaan perutnya penuh dan makan dengan rasa senang hati dan dapat berehat, dapat keselesaan. Maka itu menunjukkan benar tawakalnya pada Allah. Maksud dia tak kisah langsung pasal rezeki. Maknanya dia yakin dengan rezeki Allah Ta'ala dan dia serahkan urusan tu kepada Allah. Maknanya dia akan habiskan harta dia untuk muliakan tetamu. Maka Rasulullah sallallahu, sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaitkan dengan keimanan. Sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan tetamunya. Maknanya memuliakan tetamu juga adalah perkara penting yang ada hubung kaitnya dengan keimanan seseorang itu kepada Allah Ta'ala dan hari akhirat. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan tetamu. Maka di sini ada persoalan tentang melayani tetamu. Melayani tetamu ni, adakah ianya hak yang wajib ditunaikan oleh sahibul bait? Maknanya adakah dia ni sebagai satu hak yang wajib ditunaikan? Maka ataupun dianya satu ihsan. Maknanya nak muliakan tetamu ni adalah satu hak dan juga kewajipan ke atas orang yang didatangi tetamu untuk meraihkan tetamu tu. Adakah dia hak, satu kewajipan, ataupun ianya satu ihsan sahaja? Adakah ianya hak ataupun ihsan? Melayani tetamu adalah di antara kemuliaan akhlak dan adab-adab Islam. Memuliakan tetamu, hadis ini menunjukkan kepada memuliakan tetamu itu dia menunjukkan sebahagian daripada kesempurnaan iman. Dan dia menunjukkan betapa mulianya akhlak seseorang. Bila orang tadi nak tengok dia ni baik ke buruk, maka tengoklah cara dia melayan tetamu. Kalau dia melayan tetamu dengan cara yang terbaik, maka itu menunjukkan betapa mulianya akhlak dia. Betapa dia menjaga adab-adab. Tetapi kalau dia layan tetamu dalam keadaan dia buat tak endah sahaja tetamu dia, maka itulah yang mencerminkan keadaan diri dia. Adakah dia ni orang yang berakhlak ataupun orang yang tidak ada akhlak? Akhlak para Nabi, dia kemuliaan akhlak dan adab-adab Islam dan juga akhlak para Nabi dan orang soleh. Itulah sifat mereka. Maka kalau kita nak bawa sifat sebagaimana akhlak Nabi SAW dan sebagaimana akhlak salafus salih, maka perkara ni kita kena buat, iaitu melayani tetamu. Okay. Adakah melayani tetamu itu satu kemuliaan dan ihsan daripada orang yang diziarahi? Maksudnya kalau melayani tetamu tu, adakah dia ni satu kemuliaan dan ihsan daripada orang yang dia ziarahi? Maknanya apa? Adakah orang yang diziarahi itu, kalau dia layan tetamu, itu merupakan ihsan dia, bukan satu kewajipan. Maksudnya kalau dia buat ihsan kepada orang tersebut, dan juga kalau dia layan tetamu itu, maka dia dikira dia mendapat kemuliaan. Dan juga adakah kalaulah dia ataupun ia adalah satu hak bagi tetamu yang wajib dipenuhi. Maknanya
adakah dia ihsan ataupun perkara yang wajib? Maksudnya kalau kata perkara yang wajib, maka kalau ditinggalkan melayani tetamu tu dia tak buat, maka boleh jatuh dosa. Sebab apa? Sebab dah kata melayani tetamu tu wajib. Maka ulama berbeza pendapat dalam hal ini. Ulama berbeza pendapat dalam hal ini. Dia hak ke ataupun kewajipan ke atau ihsan. Maka Imam Ahmad dan Imam Laith berpendapat bahawa melayani tetamu adalah wajib. Melayani tetamu adalah wajib dalam batasan masa sehari semalam. Sehari semalam. Itu di pendapat Imam Ahmad. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Lailatul dhaifi haqqun ala kulli muslimin. Satu malam tetamu adalah hak yang wajib ke atas muslim. Jadi daripada situlah Imam Ahmad dan Imam Al-Laits mereka berpendapat melayani tetamu adalah satu perkara kewajipan ke atas orang Islam. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, beliau berkata, kami bertanya, ya Rasulullah, kami berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, engkau telah mengutus kami, maka kami singgah pada satu kaum tetapi mereka tidak melayani kami. Bagaimana pendapat engkau? Bagaimana pendapat Tuhan? Maka Rasulullah SAW bersabda kepada kami, in nazaltum biqaumin fa'amaru lakum bima yanbaghi lidh-dhaifi faqbalu fa in lam yaf'alu fakhudhu minhum haqqad dhaifi alladhi yanbaghi lahum. Ini pendapat yang mengatakan melayani tetamu adalah hak, satu kewajipan. Itu kami berkata, wahai Rasulullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, in nazaltum biqaumin, jika kamu pergi menjadi tetamu kepada sesuatu kaum, fa amaru lakum, lalu mereka melayani kamu, bima yanbaghi lidh-dhaifi, sebagaimana sepatutnya untuk tetamu, maka hendaklah kamu terima, faqbalu. Fa illam yaf'alu, jika mereka tidak melakukan perkara yang sepatutnya untuk tetamu, fakhudhu minhum, maka ambillah hak-hak kamu daripada mereka. Ambillah hak-hak kamu sebagai tetamu yang sepatutnya mereka tunaikan. Maknanya apa? Kat sini hadis ni menunjukkan wajibnya melayani tetamu. Fakhudhu minhum haqqad dhaifi. Maka hendaklah kamu mengambil daripada mereka akan sebagai hak kamu pada musim hak tetamu. Fakhudhu minhum haqqad dhaifi. Kamu boleh ambil hak kamu sebagai tetamu yang sepatutnya mereka bagi. Tapi kat sini hadis ni kata boleh ambil, tapi sebenarnya ada nanti dia akan datang juga persoalan. Kat sini dia berkata fakhudhu minhum haqqad dhaifi. Juga berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis bab falyukrim dhaifahu, maka hendaklah dia memuliakan tetamunya. Kata-kata perintah dan perintah ini ia adalah kata-kata perintah, dan perintah di sini menunjukkan kepada wajib. Falyukrim. Biasa kata fi'il tu fi'il amar. Maka kata falyukrim dhaifahu. Kat sini dia fi'il amar itu menunjukkan perintah. Dia menunjukkan perintah, dan perintah di sini menunjukkan kepada wajib. Mana begitu perkara tersebut wajib. Apabila dikatakan layanan itu wajib, sedangkan tuan rumah tidak melayaninya. Apabila kita ambil pendapat yang mengatakan
layan tetamu tu hukum dia wajib. Sedangkan tuan rumah tak layan, maka adakah tetamu tersebut ada hak untuk ambil haknya sebagai tetamu dengan sendiri atau mengadukannya kepada hakim agar mengambil haknya? Contoh dia datang satu rumah, dia datang satu tempat yang mana orang di tempat situ tidak menunaikan hak, tidak melakukan sebagaimana sepatutnya tetamu disambut. Maknanya tuan rumah tak layan dia langsung. Biar je dia nak buat apa. Tuan rumah sedia tempat, dah. Maknanya makan tak ada, minum tak ada. Adakah tetamu tu boleh ambil haknya sebagai tetamu? Ataupun dia buat aduan kepada hakim, dapat kebenaran hakim baru boleh ambil. Boleh dapatkan hak dia sebagai tetamu. Maknanya kalau kita mengatakan layanan tu wajib tapi tuan rumah tak buat, maka adakah tetamu tadi boleh pergi ambil apa-apa yang dia perlukan daripada tuan rumah, ataupun dia kena pergi adukan kepada hakim? Mengadu yang mana tuan rumah tu dia tidak melayani tetamu, dia yang melayaninya sebagai tetamu. Dalam hal ini ada dua riwayat daripada Imam Ahmad. Manakala dua riwayat tu maknanya apa? Maknanya ada yang mengatakan boleh ambil terus, ataupun ada yang mengatakan dia tak boleh ambil terus, dia kena pergi adu kat hakim, hakim yang akan putuskan dia boleh ambil hak sebagai hak dia ataupun tidak. Mana ada dua riwayat daripada Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Manakala menurut jumhur pula, melayani tetamu adalah sunat. Maksudnya di sisi jumhur ulama mengatakan melayani tetamu hukumnya sunat. Dia tak sampai tahap wajib. Dan ia adalah di antara kemuliaan akhlak. Maksudnya dia antara perkara-perkara yang menyebabkan, yang menunjukkan kepada akhlak yang mulia. Itu melayani tetamu. Jumhur mengatakan layan tetamu hukum dia sunat, tak wajib. Jadi tak berdosa lah kalau kita tak muliakan tetamu. Tetapi kita rugi sebab dengan muliakan tetamu, Allah akan di mana kita mana tadi? Maknanya kalau kita tak melayani tetamu, kita rugilah daripada mendapat ganjaran. Tapi kalau kita memuliakan tetamu, maka kita dapat pahala sunat. Dan juga kalau orang tadi memuliakan tetamu, dia memuliakan tetamu itulah yang menunjukkan betapa baiknya akhlak dia. Tapi kalau dia tak memuliakan tetamu, maka tak nampaklah kemuliaan akhlak tersebut. Jadi hukum dia tak wajib. Berdasarkan apa? Berdasarkan kepada hadis Rasulullah SAW yang mengatakan hendaklah dia memuliakan, fal yukrim dhaifahu, maka hendaklah dia memuliakan. Rasulullah SAW yang mengatakan hendaklah dia memuliakan, dan dalam riwayat lain hendaklah dia berbuat baik. Hendaklah dia berbuat baik dalam riwayat yang lain. Di mana kedua-duanya tidak menunjukkan kepada wajib. Maksudnya hendaklah dia memuliakan tetamunya, ataupun hendaklah dia berbuat baik kepada tetamunya. Di mana kedua-duanya tidak menunjukkan kepada wajib. Maksudnya kalau lafaz tersebut hendaklah dia memuliakan tu tak menunjukkan wajib. Ataupun kalau lafaz kata buatlah baik, maka dia tak menunjukkan kepada wajib. Kerana apa? Kerana memuliakan tetamu dan berlaku baik terhadapnya adalah tergolong dalam bab keutamaan akhlak. Dia bukan satu, dia tak masuk dalam hukum tu lah. Dia masuk dalam bab keutamaan, afdaliyat. Maksudnya apa perkara yang afdal.
Itu tentang uh, tetamu. Okey. Itu jawapan kepada persoalan yang ditimbulkan. Adakah dia adalah hak ataupun dia ihsan? Okey. Kemudian dalam kita nak menerima tetamu, maka penting untuk kita mengetahui adab. Penting untuk kita tahu adab. Apa dia adab-adab tetamu? Antara adab melayan dan memulakan tetamu ialah riang dan manis muka di hadapan tetamu. Maknanya kalau kita ada tetamu, janganlah kita bermasam muka. Mana bila kita masam muka, orang tetamu tengok masam muka macam tak nak layan je. Jadi dia pun serba salah, dia akan datang serba salah, dia akan minta izin untuk minta diri. Jadi bila kita menerima tetamu, maka kita terimalah tetamu itu dengan riak wajah yang suka, gembira kalau ada tetamu. Dan juga yang kedua, mesti kita bila kita bercakap dengan tetamu, kita mesti dalam keadaan nada yang perlahan. Maknanya jangan terlalu keras. Maknanya cakap lembut-lembut. Lembut semasa berbicara dengannya. Dan juga bila ada dia tetamu, maka jangan kita biar lama-lama, segera hidangkan makanan. Maknanya kalau kita ada makanan dan minuman, maka kita segera hidang makanan dan minuman sekadar yang termampu. Kalau tak mampu buat banyak-banyak, buat sikit-sikit. Maknanya satu, bila kita nak terima tetamu, kita terima dengan senyuman. Kemudian cakap pun cakap lembut-lembut. Yang ketiga ialah segera hidang makanan pada waktunya. Kalau waktu tu waktu makan, maka hidangkanlah makanan untuk tetamu. Pada sehari semalam pertama, hendaklah dilebihkan makanan daripada yang diberikan kepada keluarganya. Maknanya kalau dalam masa sehari semalam yang awal tu, maka hendaklah dia lebihkan makanan. Maknanya letak makanan lebih sikit, tapi kena lebihkan makanan yang maknanya bagi ada lebih lah. Maknanya buat masak lebih. Supaya keluarga pun dapat makan. Pada hari kedua berikutnya diberi makan sebagaimana yang diberikan kepada keluarganya, tanpa membebankan diri untuk menyediakannya dan jangan sampai memudaratkan keluarga. Maknanya kalau tetamu ni, dia datang satu-satu rumah, maka tuan rumah dia akan hidang makanan mengikut kemampuan dia. Itu pada 2 hari berikutnya diberikan makan sebagaimana diberikan kepada keluarganya. Maknanya apa yang keluarga dia makan, itulah yang dia beri. Tanpa membebankan diri untuk menyediakannya. Maka bagi makan yang simple. Yang mana dia tak perlu buat yang susah-susah. Tanpa membebankan diri untuk menyediakan makan. Dan jangan sampai memudaratkan keluarga. Maknanya kalau ada makanan, dia bagi makan, dalam keadaan dia pun masih lagi ada makanan. Dia tak bebankan diri untuk sediakan makanan. Dan juga jangan sampai memudaratkan keluarga. Imam Muslim rahmatullahi alaihi meriwayatkan daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wadhiyafatu thalathatu ayyam."
wa jaizatuhu yaumun wa lailatun fama kana wara'a dhalika fahuwa sadaqatun alaih. Yang ni berapa tempoh yang kita ni disunatkan untuk melayani tetamu. Ini termasuk juga dalam adab lah. Dalam adab. Kata wadhiyafatu salah satu ayam. Melayan tetamu itu selama 3 hari. Mana maksimum 3 hari. Kalau kita ada tetamu datang, kita ambil lah tetamu tu. Maknanya kita layan dia selagi mana dalam tempoh 3 hari kita layan dia dengan baik. Maknanya sunat 3 hari. Kata wajibnya 1 hari 1 malam. Maknanya kalau sekurang-kurangnya 1 hari sehari semalam. Maknanya kita layan tetamu tu betul-betul. Ataupun selebihnya adalah pahala sedekah. Maknanya kalau lebih pada 3 hari, kata jaizatuhu yaumun wa lailatun. Maknanya 1 hari semalam itu yang kena. Maknanya dia paling lama 3 hari dan jaizah yang mesti kena layan pada sehari semalam. Dan lebih daripada tu dikira pahala sedekah. Itu pahala sedekah. Itu kalau kita menyambut tetamu. Kalau kita menyambut tetamu. Di antara adab bertamu pula. Yang ni kalaulah kita menjadi tetamu. Satu tadi tu kita melayan tetamu. Mana orang datang sebagai tetamu kepada kita. Tapi kalau kita pula jadi tetamu orang, maka antara adabnya ialah jangan menyusahkan tuan rumah. Mana kalau kita datang, apa yang tuan rumah hidang itu je makan. Kalau tak nak makan, diam. Jangan menyusah dan menimbulkan rasa tidak senang kepada tuan rumah. Mana kalau kita rasa benda tak sedap, jangan cerita. Maknanya kita kena jaga air muka tuan rumah. Mana jangan kita susahkan tuan rumah. Minta benda-benda macam-macam, ada macam-macam request. Nak itu, nak ini. Sedangkan dia jadi tetamu je. Maka dia pun antara adabnya, tetamu dia akan usaha sehabis mungkin. Apa yang dia dapat, itu je lah. Maknanya orang yang jadi tetamu ni janganlah cerewet sangat. Nanti tuan rumah nanti dia kata lepas ni last lah. Lepas ni kalau kau datang aku tak nak layan. Maknanya jangan sampai macam tu. Maknanya kalau kita jadi tetamu, kita kena mudahkan tuan rumah. Kita kena mudahkan tuan rumah, senangkan tuan rumah. Antara perkara yang boleh menyusahkan tuan rumah ialah seperti tinggal di rumahnya melebihi 3 hari. Tuan rumah bagi duduk rumah tu, tapi dia duduk 3 hari lebih 3 hari, seminggu, 2 minggu duduk situ. Buat macam rumah dia sendiri. Jadi dia buat macam rumah dia. Maknanya kalau kita datang rumah satu orang, rumah adik-beradik kita ke, kalau boleh jangan lebih 3 hari. Kecuali kalau dia memang kata kalau duduklah, kalau tak ada orang ni sunyi, yang tu tak apa. Dia maknanya itu dia tak rasa susah. Tapi kalau jenis kita sehari 2 hari tu okey lagi. Tapi dah 3 hari 4 hari dah sedaplah duduk rumah. Dah tak nak keluar dah daripada rumah orang tu. Jadi yang tu kita kena jagalah. Kita kena jaga diri kita, jangan kita duduk. Kalau kita nak sebab tu kalau kata jemaah terutama jemaah masturat kan, dia punya tempat tu jemaah orang perempuan ni duduk di rumah. Jadi bila orang perempuan duduk rumah kan, biasanya akan 2 hari saja. 2 hari ataupun 3 hari. Dia takkan tu. Maknanya kalau nak lebih, maka ikut tuan rumah. Kalau tuan rumah rasa
Kata duduklah lagi. Maknanya dia tak rasa susah pun. Tak apalah. Duduk tu yang kata fama kana wara'a zalika fahuwa sadaqatun. Mana itu adalah sebagai ihsan, sebagai sedekah dia kepada tetamu kalau lebih daripada itu. Ataupun dia tinggal bersama orang yang dia ziarahi itu sedangkan dia tahu bahawa orang yang diziarahi itu tidak memiliki apa-apa untuk melayaninya sebagai tetamu. Maknanya contoh kalau apa, dia duduk jadi kat situ, duduk di ziarah orang tu dalam keadaan orang tu tak ada apa-apa. Jadi biasanya orang tu dia akan rasa ni tetamu ni macam mana ni, tak ada. Dia akan rasa susah je. Jadi kalau jenis macam tu kita kena usaha untuk tak tinggal lama. Sebab apa, kalau kita duduk lama kat situ, kalau boleh duduk situ sehari, kita carilah tempat lain pula. Sebab kita duduk situ kita tahu kalau kita duduk situ mungkin dia keadaan diri dia tu susah. Dia nak kena melayan tetamu dan sebagainya, dia rasa dia tak mampu. Dia tak mampu. Jadi kalau kita nampak keadaan macam tu, kita jangan duduk situ lama-lama. Mana kita usahakan untuk pindah ke, atau kalau kita masih lagi ada urusan dekat situ, kita carilah tempat lain. Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Shuraih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala yahillu lirajulin muslimin ay yuqima 'inda akhihi hatta yu'thimahu. Qalu ya Rasulullah wa kaifa yu'thimuhu? Qala yuqimu 'indahu wala syai'un atau wala syai'a lahu yaqrihi bihi. Tidak halal, maknanya tak boleh bagi satu orang Muslim itu bermukim di tempat saudaranya sehingga menjatuhkannya ke dalam dosa. Orang tadi sebenarnya dia buat ihsan pada kita, dia bagi kita duduk rumah tu. Tapi kalau kata kita bermukim di situ, kata janganlah sampai kita duduk dekat satu rumah orang tadi sampai orang tu buat dosa. Apa maksud buat dosa? Sahabat tanya, wahai Rasulullah, bagaimana menjatuhkannya ke dalam dosa? Maka baginda SAW menjawab, dia bermukim di sisinya sedangkan yakni saudaranya itu tidak memiliki sesuatu untuk menghormatinya. Maknanya dia jangan jatuhkan tuan rumah tadi dalam dosa. Iaitu tuan rumah tadi tak boleh nak layan dia sebagai tetamu. Dia akan rasa susah. Dia tak akan layan lah. Sebab dia tak ni. Bila dia tak layan tetamu, ada setengah pendapat mengatakan dia bila tetamu datang dan dia tak layan, maka boleh jatuh boleh jatuh dosa. Atas dasar itu yang dikatakan menjatuhkan dalam dosa. Kalau kita ambil pendapat yang mengatakan wajib layan tetamu. Kalau kita ambil pendapat kata wajib layan tetamu, mana kalau lah contoh dia tak ada apa-apa, jadi dia biarkan tetamu tadi tanpa dia layan, maka boleh jatuhkan dalam dosa. Sebab tu Nabi kata jangan jatuhkan saudara kamu, tuan rumah tadi dalam dosa disebabkan dia menerima kamu sebagai tetamu. Jadi kita ni sebagai tetamu, satu, kita sebagai orang yang menerima tetamu, kita kena buat yang terbaik. Kita kena berlapang dada untuk terima tetamu. Dan kita kena rasa suka ada tetamu. Sebab apa? Sebab tetamu ni dia bawa rahmat, bawa berkat. Tetamu ni dia bawa macam-macam rahmat, keberkatan bawa masuk dalam rumah kita. Jadi kalau kita ni sebagai tuan rumah, maka kita kena rasa seronok bila ada tetamu. Dan kita kena rasa sedih kalau tak ada orang nak datang rumah kita. Jadi bila lebih-lebih lagi kalau saudara mara kita, orang kawan-kawan kita, kita
Kalau dia nak datang, maka kita kena alu-alukan lah. Kita kena rasa seronok untuk terima tetamu. Jadi, dalam keadaan tersebut, okey, kita sambung sikit. Dalam keadaan tersebut, tuan rumah boleh menyuruh tetamu tadi beredar. Mana kalau kata dia nak layan tetamu dah tak ada dah apa-apa, maka dia cakaplah dengan kena bincang elok-elok lah. Kata, tuan duduk rumah ni dah lama ni. Saya bukan nak halau, tapi yelah saya ni tak ada apa-apa, saya nak layan tuan sebagai tetamu ni. Tapi bagusnya kalau dapat tuan jadi pergi kat tempat lain ke. Maknanya kalau kata dah lebih, kata dalam keadaan tersebut tuan rumah boleh menyuruh tetamu tadi beredar, terutamanya selepas 3 hari. Maknanya kalau dah ke 3 hari tu, maka kalau lebih tu, kita boleh minta dia untuk dia cari tempat lain. Tapi benda tu biasalah kita tuan rumah, kita akan rasa tak sanggup lah cakap benda tu. Tapi kalau ikut dari sudut akhlaknya, maknanya kalau ikut sudut hak, kita dah tunaikan hak kita 3 hari. Maknanya kalau lebih tu, kalau kita rasa dia boleh duduk lagi, kita biar je lah duduk. Tapi kalau kita rasa kita pun ada kerja lain nak buat, tak ada nak layan dia je, maknanya kita kena bincang elok-elok, bincang baik-baik. Jangan kita makan hati lah. Jangan kita makan hati. Kadang-kadang dia punya tu dia tak sampai hati, sampai makan hati. Orang tu duduk lama-lama jadi geram. Macam tak nak balik. Jadi itu kalau kita sebagai tuan rumah, kita layanlah tetamu kita terutama 3 hari pertama tu. Kalau lepas tu ikut kita. Lepas tu kalau kita sebagai tetamu pula, kita kena faham lah. Dah 3 hari kita duduk situ. Kalau kita rasa perlu lagi, kita mintalah izin. Dan lepas 3 hari, tuan rumah tak wajib dah sediakan makanan, tak wajib sediakan tempat tidur dan sebagainya. Dah lepas 3 hari, tak wajib lah. Maknanya dia kena fikir sendiri macam mana dia nak makan, macam mana dia nak berteduh. Kalau kata tuan rumah tu bagi izin duduk situ, tapi makanan fikir sendiri. Itu tak ada masalah. Cuma lepas 3 hari kita kena pandai-pandai lah. Maknanya kalau kita jadi tetamu, janganlah kita mengharapkan lagi. Lepas 3 hari, kita harapkan lagi tuan rumah masak untuk kita dan sebagainya. Maka itu akan menyusahkan. Okay. Cuma dalam hadis ni menunjukkan betapa pentingnya, betapa mulianya orang yang memuliakan tetamu. Maknanya yang mana memuliakan tetamu itu dia berkaitan dengan keimanan, berkaitan dengan keyakinan kita kepada Allah Ta'ala. Maka sebagai ringkasannya, antara adab-adab kalau dalam menerima tetamu, antaranya pertama kita berjamu tetamu dengan hidangan. Maksudnya kalau kita pengalaman lah, kita pergi dekat India, Pakistan, Bangladesh. Maksudnya sifat mereka ni, bila ada tetamu, mereka akan seronok untuk bagi makan. Dia akan masak yang sedap-sedap. Dia akan masak sedap-sedap bagi kita makan. Kalau kata kalau di India, dia takkan jamu kita nasi putih. Dia takkan jamu kita nasi putih. Maksudnya kita ni dia tetamu, maka dia akan jamu kita dengan nasi yang mana mereka rasa itulah paling bagus. Makanan yang paling sedap. Maknanya dia takkan jamu kita nasi putih. Sebab apa? Maknanya ikut dia punya adat
adat di sana, nasi putih ni dihidangkan untuk orang sakit je. Dia nasi putih ni dihidang untuk orang sakit. Orang sakit je makan nasi putih. Kata kalau orang tu sihat, maka dia akan mana kalau kata dia jamu dengan nasi putih, maknanya seolah-olah dia menghina tetamu. Dia tu mereka tak buat macam tu. Jadi sampai satu keadaan yang mana kita terpaksa minta nasi putih. Sebab apa? Makan nasi minyak dah tak boleh makan dah. Nasi dia memang banyak minyak lah. Dia pakai ghee. Jadi maknanya dia punya mereka punya mereka punya sifat, mereka kalau kita kat situ 3 hari kat situ, 3 hari lah kita tak masak. 3 hari kat situ, 3 hari lah kita tak masak. Memang dia akan hantar makanan. Dia akan bagi kita makan. Itu juga kalau dekat Bangladesh pun sama juga. Maknanya dia bila ada tetamu, mereka punya sifat untuk muliakan tetamu tu, ada setengah tu kita pergi satu tempat tu yang mana mereka kawasan tu orang miskin. Orang miskin pun dia punya, tapi mereka punya sifat kalau ada tetamu kena bagi yang terbaik. Ada setengah tu kita tak tahu. Dia jual, dia miskin. Mana nak beli ayam, dia jual basikal dia nak beli ayam, nak beli ayam nak masak untuk tetamu, untuk jemaah. Jadi sampai tahap macam tu sekali mereka muliakan tetamu. Jadi oleh itu kita ni jangan kita lokek dengan tetamu kita. Mana kalau ada tetamu, kita bagi yang terbaik. Mana dalam masa 3 hari tu yang hak yang dikatakan sebagai satu akhlak kita dalam muliakan tetamu, 3 hari tu kita bagi. Jangan kedekut dengan tetamu kita. Apa sahaja keperluan dia kita sempurnakan. Okay. Yang terakhir pada petang ni sedikit lagi, kepentingan beramal dengan hadis ini. Beramal dengan isi kandungan hadis yang telah kita ketahui ini adalah sangat penting. Kerana ia akan dapat merealisasikan kesatuan kalimah, menyatukan hati, menghilangkan kedengkian. Maknanya bila perkara dalam hadis ni, yang pertama, falyakul khairan aw liyasmut. Maknanya percakapan dengan usaha dengan percakapan yang baik. Bila percakapan yang baik, maka dia akan menyatu padukan orang. Dan juga begitu juga memuliakan jiran, saling memuliakan di antara jiran, maka ia akan menyatukan hati. Dia akan menghilangkan kedengkian. Itu juga dalam memuliakan tetamu. Kerana semua manusia hidup bertetangga dan saling kunjung mengunjung. Sekiranya setiap orang memuliakan tetangga dan tetamunya, maka baiklah masyarakat. Mana setiap orang apabila ada sifat suka memuliakan orang lain, maka takkan ada orang yang menjadi hina. Tidak akan ada orang yang terhina. Apabila setiap orang rasa dia perlu untuk memuliakan orang lain, maka akan baiklah masyarakat. Masyarakat akan jadi baik. Masyarakat akan hidup dalam keadaan harmoni. Tak ada sifat dengki-mendengki. Tak ada sifat caci mencaci antara satu sama lain. Sekiranya setiap orang memuliakan tetangga dan tetamunya, maka baiklah masyarakat, stabil keadaan umat. Keadaan umat ni akan stabil, kasih sayang dan kesatuan akan mewarnai masyarakat. Setiap orang akan hidup dalam keadaan kasih sayang. Setiap orang akan pandang kebaikan orang lain. Dan dia tidak akan pandang keburukan orang.
Lebih-lebih lagi apabila setiap orang beriltizam dengan adab-adab pertuturan. Mana bila cakap, dijaga adab dalam bercakap. Sama ada, kalau benda tu baik dia cakap, kalau benda tu tak baik dia diam. Yang ini penting untuk amal hadis ni, yang mana dengan amal hadis ini, maka dia akan mewujudkan kesempurnaan iman, yang mana apabila adanya kesempurnaan iman, maka setiap orang akan dapat kesempurnaan amal dan juga akan menyebabkan keadaan umat akan bertambah baik. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada petang ini dapatlah kiranya diambil pengajaran dan dijadikan pedoman dalam kehidupan kita, dapat kita sama-sama amal dan sampaikan kepada orang lain, insya-Allah. Nak buka soalan, Ustaz? Boleh 1-2 insya-Allah. Okey, silakan jemaah yang ingin bertanya. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum. Kadang-kadang kita sedang nak kata orang Indonesia berpemergian. Kita memang tengah nak bertolak, dah siap lah, semua anak-anak semua nak pergi, tetamu datang. Okey. Macam mana ya kita nak beri alasan, adakah berdosa kita meninggalkan tetamu itu tanpa kita layan sehingga dia pergi ke tempat lain kerana kita memang sedang nak bercuti ke keluar rumah, Ustaz? Okey. Hak apabila ada tetamu, hendaklah kita layan dengan cara yang baik. Mana kalau kita terpaksa tolak, maka kita tolak dah dengan cara yang baik. Sebab tu penting kalau kita nak menziarahi orang. Dia ada juga adab dalam menziarah. Maknanya kalau kita nak ziarah orang, kita kena, maknanya satu, kita memang ada sifat sentiasa bersedia menerima tetamu. Tetapi kalau dalam keadaan yang terdesak kita terpaksa bertolak daripada situ, maka kalau boleh kita kita lewatkan sikit. Contoh dia datang sekejap je, mana kita lewatkan perjalanan kita sekejap. Tapi kalau macam dah urgent sangat, semua nak kena gerak, maka kita tolaklah dengan cara yang baik. Kenapa? Kadang ialah memang setiap orang ada keperluan dia. Jadi boleh untuk kita tolak atas dasar atas sebab-sebab yang baiklah. Cuma kalau kita ni kadang-kadang nak jadi tetamu, kadang sebab tu jangan kita datang mengejut. Jangan bila kita jadi tetamu, jangan kita datang mengejut. Bila datang mengejut ni kadang-kadang orang tak ada persediaan. Jadi bila orang tak ada persediaan, dia akan datang sifat rasa susah hati dan sebagainya. Sebab tu Nabi kata jangan buat jangan kita buat tuan rumah tu berdosa. Jadi sebab tu bila kita nak datang rumah orang, kita kena tahulah orang tu sedia tak nak terima kita sebagai tetamu. Maknanya dan juga adab juga kalau kita nak pergi rumah orang, kita kena pastikan orang tu ada kat rumah. Jangan kita datang mengejut, dah orang tu tak ada kat rumah. Ataupun orang tadi dia nak keluar, tapi kita datang. Maknanya kita sendiri sebagai tetamu, kita kena fahamlah situasi keadaan tersebut. Wallahu a'lam. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, dalam sekarang teknologi kan dah canggih untuk kita berhubung kan. Macam mana kalau kita nak sesetengah orang tu dia dah tahu, dia dah plan dia nak pergi rumah orang tu, tapi dia jenis tak suka bagi tahu.
dia cakap nak buat surprise. Tu macam mana pendapat Ustaz? Okey. Kalau kalau nak buat surprise, dia tak ada masalah. Janji dia tahu orang tu memang ada kat rumah. Kalau orang tu tiba-tiba tak ada kat rumah, dia tak boleh buat apa lah. Itulah Ustaz kan. Jadi kadang macam tu, bila dia buat macam tu kadang macam menyusahkan tuan rumah juga kan. Sebenarnya kadang kalau dia tak buat surprise macam tu, tuan rumah macam banyak masa untuk prepare kehadiran tetamu kan. Bila contoh macam tu lah. Hilang Ustaz. Ada lagi? Ada lagi. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz nak tanya, adab menziarah ni, dia tadi saya rasa bukan wajib kot. Tu saya nak tanya, bawa buah tangan tu wajib ke atau adab yang baik sahaja? Itu adab yang baik. Adab yang baik. Okay. Sebab macam risaulah, tiba-tiba teringat kalau sebab tadi bila dikatakan apa, jangan sampai buatkan tuan rumah berdosa tu kan. Takut kita datang dengan kangkung, kot terdetik di hati tuan rumah lah dia ni datang tangan kosong je, macam tak syok lah kan. Macam boleh jadi jugalah saya tiba-tiba teringat. So benda tu bukan wajib Ustaz. Tak wajib. Okay, baik. Terima kasih Ustaz. Ada lagi soalan? Oh, ini dah 3 soalan dah Ustaz. Lebih lah ya. Ustaz kata 1 atau 2. 1, 2, 3. Cukup lah tu. Masya Allah. Alhamdulillah. Okay, semua jemaah. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan jaza Ustaz. Di atas bacaan hadis hari ini. Masya Allah. Mudah-mudahan kita dapat manfaat lah. Kelebihan kita memuliakan tetamu dan kita sendiri sebagai tetamu nanti. Kita tahulah untuk menjaga adab-adabnya. Dengan apa yang Ustaz dah terangkan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita, mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita. Terima kasih kepada tim Gemendung Iman, sahabat-sahabat pecinta ilmu yang setia, sentiasa duduk dalam halaqah ilmu, masya-Allah. Ustaz, sikit ibahan kuliah hari ini Ustaz. Malam ini kuliah maghrib kita bersama dengan Al-Fadil Ustaz Muhammad Zahar bin Ibrahim Rashidi dengan Riyadhus Salihin pada pukul 8.05 malam, dan kuliah isyak kita bersama dengan Al-Fadil Ustaz Khairul Fahmi bin Muhammad Noor dengan begitu rupanya kisah Nabi Adam dan bacaan surah Al-Mulk pada pukul 9.15 malam. Jadi teruskanlah bersama-sama dengan Gemendung Iman dengan kuliah-kuliah yang telah kami sediakan. Saya dengan ini mewakili Gemendung Iman mohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kelemahan itu daripada kami sendiri. Kita tangguh kuliah kita. Sebagai menutup majlis, mohon sekali lagi Al-Fadil Ustaz untuk bacakan tasbih kafarah dan suratul As. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih.